Ada teori mengatakan lizard people merupakan makhluk asing yang sudah ada sejak zaman dahulu lagi. Mereka dikatakan datang dari planet Alpha Draconis. Seiring berjalannya waktu, mereka bekerja di sebalik tabir seperti bayang-bayang dengan satu tujuan, untuk menguasai dunia. Teori mengenai lizard people ini sudah ada sejak tahun 90-an lagi. Dikatakan pada zaman dahulu ada alien yang mendarat di bumi, lalu mereka beradaptasi dengan manusia serta melakukan penggantian DNA untuk menghasilkan manusia dengan fikiran yang mudah dikendalikan. Darah campuran inilah yang akan memegang peranan besar pada suatu ketika nanti. Pada tahun 1998, seorang wartawan BBC, David Isaac, menulis sebuah buku yang berjudul The Biggest Secret, di mana ia mengatakan bahawa ras manusia kini diperbudak oleh lizard people. Mereka menyamar menjadi tokoh pemerintah yang kini hidup di antara kita. Bahkan ada beberapa selebriti yang dipercayai merupakan keturunan reptile ataupun lizard people ini. Mereka mempunyai ciri seperti memiliki mata berwarna hijau, biru dan coklat, mempunyai indera pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam, memiliki rambut kemerahan dan tekanan darah rendah. Teori ini diperkuat dengan bukti penampakan di media memaparkan beberapa orang tokoh dan juga selebriti menunjukkan ciri-ciri dari reptilian. Selain itu, ramai orang berspekulasi bahawa mereka telah berjaya mengawal media, selebriti dan pemerintah negara. Perkara yang paling menakutkan ialah kita tidak akan tahu siapa manusia yang sebenar dan siapa yang tidak. Jadi, adakah suatu hari nanti dunia akan diperintah oleh lizard people ini? Ini merupakan kisah urban legend di mana laman web ini akan membuat pengunjungnya disumpah. Ada sebuah laman web yang akan menghantui pengunjungnya, di mana ketika pengunjung melayari laman web ini, mereka akan menemukan takdir yang amat mengerikan, dan ketika pengunjung menekan butang terima, maka sumpahan akan terjadi dan tiada jalan untuk kembali. Bagi anda yang ingin melayari laman web ini, harus menepati beberapa syarat terlebih dahulu. Antara syarat-syaratnya ialah mereka perlu bersendirian di dalam rumah, melayari laman web tepat pada pukul 12.30 malam, semua lampu harus ditutup dan tidak boleh mempunyai sebarang objek berkaitan dengan unsur agama berhampiran komputer. Pengunjung hanya boleh melayari laman web itu pada hari Khamis malam Jumaat sahaja. Selepas melayari laman web tersebut, perkara pertama yang akan muncul ialah paparan imej-imej yang menyeramkan sehingga boleh mengganggu fikiran. Antara imej yang dipaparkan ialah gambar berupa individu tidak bermata serta gambar penyiksaan yang sungguh mengerikan. Setelah itu, satu soalan akan muncul pada skrin komputer yang berbunyi, adakah anda berminat untuk merasai pengalaman seram yang sebenar? Sambil tertera berdua butang, iaitu terima atau tolak. Jika anda menekan butang terima, layar monitor anda akan menampilkan sebuah live video. Di video itu, anda akan melihat sesusuk yang entah manusia atau bukan berjalan menuju rumah anda. Meskipun anda mencuba mematikan komputer,
bahkan mencabut plugnya, komputer itu akan tetap menyala, menayangkan video susuk tersebut berjalan semakin mendekati rumah anda. Dia akan masuk ke rumah anda, berjalan menuju ruangan di mana sekarang anda berada. Di video itu, anda dapat melihat bahawa pintu yang tepat ada di belakang anda akan terbuka secara perlahan. Anda akan merasakan kehadiran sesusuk makhluk berada tepat di belakang anda, merasakan tangannya menyentuh bahu anda, dan anda akan mati di situ kerana perkara terakhir yang akan anda lihat adalah wajah sebenar Blind Maiden, iaitu seorang gadis yang terlihat seperti merenung anda dengan bola matanya yang sudah tiada. Blind Maiden dikatakan akan merobek mata anda, dan kejadian itu dirakam melalui komputer untuk dijadikan sebahagian daripada paparan imej menakutkan di laman web tersebut. Jadi, adakah anda ingin mencuba? Siapa sebenarnya pencipta game ini? Pada tahun 1981 di Bandar Portland, Oregon, terdapat sebuah arked permainan yang menjadi tumpuan ramai anak remaja. Suasana di ruang arked itu diterangi oleh lampu-lampu neon dan cahaya-cahaya skrin dari mesin arked yang menjadi kegilaan ramai. Namun, terdapat sebuah mesin arked yang nampak seperti terasing dari mesin yang lain. Nama mesin itu ialah Polybius, dan permainan itu jugalah yang menarik perhatian ramai orang. Ramai anak-anak muda beratur panjang ingin bermain permainan arked itu. Setiap yang bermain tampak ketagih seperti tidak mahu melepaskan joystick. Yang peliknya adalah mereka yang bermain permainan itu pasti berkelakuan pelik selepas bermain. Antaranya adalah merasa loya, tertekan, tidur yang terganggu. Tidak kurang juga ada yang mengalami sawan, dan ada juga yang cuba membunuh diri. Saksi mengatakan mereka seperti tidak boleh mengawal diri mereka. Cara bermain permainan itu amatlah senang. Pemain perlu menembak ke arah bentuk geometri yang ditetapkan. Lalu, mesin itu akan mengeluarkan bunyi dan cahaya yang menyilaukan. Terkadang pula, seorang lelaki bersut hitam datang untuk memeriksa mesin arked tersebut, merekodkan data, lalu meninggalkan premis tanpa mengambil peduli hasil dari kutipan mesin arked itu. Ada teori mengatakan mesin itu merupakan projek rahsia kerajaan Amerika untuk meneliti kemampuan teknologi kawalan minda. Permainan itu dibangunkan oleh sebuah syarikat arked yang bernama Sinneslos Chan di Jerman. Yang peliknya lagi, nama syarikat itu bila diterjemahkan membawa maksud deria memadam. Jadi, adakah permainan itu sebenarnya teknologi kawalan minda? Apa sebenarnya yang ada di Catacombs Paris? Tahukah anda bahawa di bawah kota Paris yang menjadi mercu tanda kota cinta itu terdapat 6 juta nyawa yang telah disemadikan? Pada abad ke-17, ketika kota Paris sedang berkembang dengan pesat sebagai salah satu daripada kota utama di Eropah. Namun, perkembangan yang pesat itu membawa kepada satu masalah. Apabila perkuburan di pinggiran kota tidak lagi mampu menampung jumlah tubuh yang dikebumikan, malah
Hujan yang panjang pada musim bunga telah meruntuhkan dinding di sekitar tanah perkuburan itu, menyebabkan longgokan mayat bergelimpangan di merata tempat. Bau dari mayat-mayat itu juga membuatkan penduduk di sekitar terganggu. Oleh kerana masalah itu, Raja Perancis yang bernama Louis mengeluarkan perintah supaya mayat-mayat itu dipindahkan ke tempat perlombongan yang sudah lama ditinggalkan, tepatnya berada di bawah kota Paris. Kononnya, kalau anda berada di makam bawah tanah itu, anda akan mendengar bunyi tapak kaki, seperti ada sesuatu yang mengikuti anda. Terkadang pula akan terdengar bunyi suara jeritan seseorang seperti sedang kesakitan. Makam itu juga belum sepenuhnya diterokai, jadi terdapat banyak penemuan peneroka yang mati kelaparan kerana tersesat di makam itu. Apa yang lagi pelik adalah pihak polis pernah menemui sebuah bilik yang berisi panggung wayang dan sebuah bar di makam itu. Keesokan harinya, pihak polis kembali semula ke panggung wayang itu. Alangkah terkejutnya mereka melihat bilik itu kosong dan terdapat sebuah nota tertulis, "Jangan cuba untuk mencari kami." Sehingga ke hari ini, tiada sesiapa pun yang mengetahui pemilik bar dan panggung wayang tersebut.